Tan Sri Speaker, saya berdiri atas Peraturan 83/2. Peraturan 83/2. Saya minta izin untuk bacakan peraturan tersebut. 83/2 yang berbunyi, sesebuah jawatankuasa pilihan berkuasa memanggil orang hadir di hadapannya atau meminta dikeluarkan surat-surat dan boleh mengeluarkan penyata kepada majlis mengandungi fikiran dan pandangannya serta dengan butir-butir keterangan yang telah diberi di hadapannya. Tan Sri Speaker, untuk maklumat Tan Sri Speaker, sebenarnya jawatankuasa pilihan khas agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri telah memutuskan ingin adakan satu mesyuarat pada 19 Januari 2022 untuk memanggil Ketua Pesuruhjaya SPL Tan Sri Azam Baki datang ke mesyuarat kita untuk memberi penerangan berkaitan dengan isu pemilikan saham oleh beliau. Akan tetapi beliau enggan datang ke Parlimen menghadiri mesyuarat kita dengan memberikan alasan bahawa kita hanya memberikan surat jemputan, bukannya sapinah. Tetapi kalau kita lihat mengikut peraturan yang saya baca tadi, peraturan mesyuarat dan juga Seksyen 16 dan 17 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, memang jawatankuasa pilihan khas ada hak untuk memanggil Tan Sri Azam Baki datang ke Parlimen memberi penjelasan. Jadi saya ingin meminta betul daripada Speaker. Adakah Speaker bersetuju dengan kenyataan Tan Sri Azam Baki yang enggan datang menghadiri mesyuarat jawatankuasa pilihan khas? Sebab untuk maklumat Speaker, pada Disember 2020, Tan Sri Azam Baki pernah hadir di mesyuarat PSC. Dia datang. Tetapi kenapa kali ini apabila melibatkan isu tentang pemilikan saham, beliau takut nak datang? Ini adalah satu perbuatan yang menghina Parlimen. Kita harus mempertahankan kedaulatan undang-undang dan kita mesti jaga kedudukan Parlimen Malaysia ni. Saya minta petua daripada Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka kerana membangkitkan persoalan yang amat penting begini. Saya telah mengikuti perkembangan penjalanan jawatankuasa khas agensi-agensi di bawah Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, dan khususnya mengenai proceeding terhadap Tan Sri Azam Baki. Jadi saya tahu sikit fakta-fakta mengenainya. Pertamanya, saya ingin terangkan bahawa saya tidak pernah masuk campur dengan penjalanan jawatankuasa apapun di Parlimen. Nombor satu, bukan kuasa saya untuk memanggil sesiapa atau untuk menghalang sesiapa daripada dipanggil ataupun untuk memberitahu pengerusi jawatankuasa berkenaan apa yang patut dibuat atau apa yang tidak patut dibuat. Itu saya nak bagi penerangan. Saya memang tak langsung campur tangan dalam hal-hal jawatankuasa khas dan jawatankuasa yang lain, standing committee. Nombor satu. Nombor dua, mengenai perkara ini, saya tahu bahawa Tan Sri Azam Baki telah dipanggil oleh jawatankuasa khas tersebut melalui sepucuk surat. Saya juga tahu bahawa Tan Sri Azam Baki telah mengutuskan satu surat kepada pengerusi jawatankuasa khas itu yang di mana di dalam surat tersebut Tan Sri Azam Baki telah membangkitkan beberapa isu perundangan. Saya tak mahu membincangkanlah merit atau demerit isu-isu yang dibangkitkan tersebut. Tetapi saya juga tahu bahawa setelah menerima surat daripada Tan Sri Azam Baki di mana isu-isu perundangan itu dibangkitkan,
pengurusi, saya dipahamkan bahawa pengurusi jawatankuasa khas tersebut telah mengambil keputusan untuk meminta pandangan penasihat undang-undang mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh Tan Sri Azam Baki. Saya kurang pasti sama ada nasihat perundangan itu telah diberikan atau tidak. Tetapi saya juga dipahamkan bahawa pengurusi jawatankuasa khas itu, pilihan khas itu akan memanggil mesyuarat pada 15 hari bulan. Ya? Yet to be decided. Ya, yet to be decided, belum diputuskan, tetapi saya dengar beliau akan memanggil mesyuarat untuk membincangkan perkara tersebut. Itu yang kedua. Mengenai saya juga terbaca apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Melaka. Saya juga terbaca di dalam berita online di mana Tan Sri Azam Baki dipetik sebagai berkata beliau tidak disapina tetapi hanya dijemput. Ya, saya kurang setuju. Sebenarnya saya amat tak bersetuju dengan kenyataan tersebut sekiranya kenyataan itu dibuat oleh Tan Sri Azam Baki. Ya, kerana beliau dipetik sebagai berkata. So saya tak tahulah sama ada beliau buat ke tak buat. Okey. Baiklah. Alasan saya kenapa saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut ialah begini. Kalau kita lihat 83.2, dia 83.2 tidak langsung menyebut bahawa seseorang itu perlu disapina. Sapina ni hanya di mahkamah. Kalau kita ikut kaedah mahkamah, maka dia ada dua jenis sapina. Ya, sapina duces tecum, di mana seseorang itu disapina untuk memberi keterangan. Ya, dan satu lagi, sapina ad testificandum. Ya, di mana seseorang itu disapina untuk memberi keterangan. Dan keduanya, sapina duces tecum, di mana seseorang itu diperlukan hadir untuk membawa dokumen-dokumen. Tapi 83.2 tidak langsung mengatakan sapina. Dia kata memanggil. Maka bila kita panggil ni, bolehlah secara surat ke, maka surat itu boleh dinyatakan secara tegas ataupun secara lembut. Tetapi sekiranya surat itu daripada pengurusi itu adalah terang dan jelas bahawa seseorang itu dipanggil, dijemput atau dikehendaki hadir, maka perlulah hadir, kerana saya rasa 83.2 secara nyata menyatakan apabila dipanggil maka perlu hadir. Namun demikian, Tan Sri Azam Baki telah mengutus surat untuk membangkitkan isu-isu perundangan yang Yang Berhormat Pengurusi Jawatankuasa Pilihan Khas itu rasa perlu diambil nasihat undang-undang. Maka beliau sendiri telah postpone lah, telah mengosongkan tarikh tersebut kerana nasihat undang-undang perlu diminta. Jadi saya rasa apabila tarikh itu dikosongkan, maka tidak timbullah masalah enggan datang atau tak datang. Jadi itu pendapat saya. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat, panggil, sapina, dijemput, dikehendaki hadir, semua serupalah. Sebab 83.2 ni dia menyebut memanggil. Saya setuju. Tan Sri. Tuan Speaker, boleh saya menimbulkan standing order? Point of order 77.5. Ini adalah isu yang sama tetapi berkenaan dengan PAC. 77.5. Ya, 77.5. Ya, Ini adalah berkenaan PAC, PAC ya. Public Accounts Committee. Ya. Di mana terdapat kuasa the committee, dengan izin Tuan Speaker, the committee shall have power to send for persons, papers and records to report from time to time adalah mirip dengan 83.2. Ya. So it is identical. Ya. Jadi kita dah tahu dalam masa in the past bahawa banyak saksi telah pun diarahkan. Saya menggunakan pakai perkataan arah, which means order. Oleh kerana itu adalah termaktub di dalam, dengan izin Tuan Speaker, the House of Parliament Privileges and Powers Act 1952
khususnya Seksyen 16, dan saya membaca petikan yang relevan. Dengan izin, the House and any committee which is duly authorized by an order of the House to send for persons, documents or papers may order any person to attend before the House or before such committee and to produce any paper, book, record and so on. Ini merupakan satu arahan, bukan satu jemputan. Tuan Speaker, saya telah pun sedia maklum dengan pandangan Tuan Speaker tadi, tetapi if Section 16, dengan izin Tuan Speaker, sekiranya Dewan Yang Mulia ini tidak give effect kepada Seksyen 16 tersebut dengan mengarahkan Tan Sri Azam Baki hadir, then this becomes a toothless tiger parliament with the greatest of respect. Jadi sekiranya saksi-saksi seperti yang telah pun diarahkan untuk hadir di hadapan PAC contohnya telah pun datang, why is Tan Sri Azam Baki given the privilege? Why is he given preferential treatment compared to the other witnesses before the PAC, for example? Jadi itu adalah kita memohon satu perintah yang tegas daripada speaker sendiri. We need to have a strong speaker. We need to have a firm decision. We cannot allow, kita tak boleh membenarkan Tan Sri Azam mempermainkan Dewan ini. He is saying that I have raised isu perundangan. Itu bukan di dalam mahkamah. Question subjudice tak timbul. So why are we allowing him to get away with it? Tuan Speaker, I urge Tuan Speaker untuk membuat satu keputusan untuk mengarahkan Tan Sri Azam Baki hadir di Parlimen selaras dengan Seksyen 16 tersebut. Itu akan menunjukkan bahawa Tan Sri Azam, Tan Sri Tuan Speaker has the authority and means business in this. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Terima kasih atas penjelasan Tuan Tan Sri. Melaka. Tan Sri, seperti yang Tan Sri kata. Oh, siapa cakap ni? Sungai Buloh. Sungai Buloh fikir juga, Tuan Speaker. Last. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Saya setuju dengan Glogo. Okey. Tuan Speaker sudah bagi petua yang jelas kepada Dewan dan kita perlu selesai presiden ini yang sekarang berlaku. Sebab kalau tidak, sistem select committee kita akan macam kira tak ada gigi langsung lah. Ya. Dan sebab itu, walaupun saya faham Tuan Speaker kata saya tidak mau ganggu, ataupun interfere dalam perjalanan ke apa-apa select committee, khas ke tidak. Tetapi dalam ini sebab ini adalah poin yang boleh, satu isu prinsip yang boleh dipakai secara umum dan perlu satu pendirian dan arahan daripada Tuan Speaker. Okay. Dan yang kedua yang saya nak bangkitkan di sini, saya rujuk balik kepada surat daripada Tan Sri Azam Baki yang disebut oleh Tuan Speaker. Tan Sri Azam Baki bukan saja bangkitkan isu surat dan Sapina, isu itu, tapi juga berbangkitkan satu lagi poin yang ada implikasi yang sangat besar untuk sistem select committee kita, iaitu Tan Sri berkata dia takkan hadir ataupun dia akan hadir proceeding itu sebab dia lihat proceeding itu tercacat dari segi prinsip undang-undang, sebab perkara yang disiasat oleh jawatankuasa khas itu tidak dirujuk oleh Dewan Yang Mulia ini kepada jawatankuasa. Ini amat sangat serius sebab Dewan ini sudah tubuhkan jawatankuasa itu dan bersama dengan beberapa jawatankuasa khas yang lain. Kita sudah bagi setiap jawatankuasa mengikut cadangan daripada jawatankuasa pilihan, setiap jawatankuasa diberi tugasan yang spesifik. So contoh, jawatankuasa ini diberi tanggungjawab dan bidang kuasa memantau semua agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Very clear. Habiskan. So, kita tidak boleh kata sekarang, setiap perkara ini mesti dirujuk oleh Dewan kepada jawatankuasa sebelum jawatankuasa boleh buat kerja mereka seperti mereka cuba buat sekarang. Jadi ini pun sebab kalau ini dibenarkan, semua jawatankuasa lebih kurang macam 10 yang kita dah tubuhkan. Ini jawatankuasa pilihan khas tak boleh bergerak sebab setiap kali
ini akan melambatkan dan mengganggu dan akhirnya menghalang kerja mereka. Dan ini juga menghalang memorandum persefahaman yang kita ada, di mana kita sudah janji, semua pihak sana dan sini sudah janji untuk memperkuatkan parlimen, bukan untuk melemahkan parlimen. Jadi di sini saya lihat apa yang berlaku sekarang. Kalau ini dijadikan presiden, ini diterima usul pendirian yang sah, ini akan melemahkan parlimen. Jadi saya minta Tuan Speaker ni kena ambil pendirian yang lebih interventionis, sebab ini bukan ganggu dalam satu jawatankuasa. Ini akan ada impak kepada semua sistem kita as a whole. Terima kasih. Tan Sri, terima kasih. Tan Sri, sebab dalam penjelasan Tan Sri kata sebenarnya sebelum Kota Melaka cakap, boleh saya kata sebenarnya point of order ni tidak ada perbahasan, ya, tapi oleh kerana perkara ini penting, saya beri peluang. Last, tolong. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, tadi penjelasan Tan Sri Speaker mengatakan Tan Sri Speaker bersetuju, ya, bahawa apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Azam Baki itu anda tidak setuju, ya? Speaker tidak setuju. Kalau begitu, saya percaya ahli parlimen, 220 ahli parlimen akan menyokong Tan Sri Speaker untuk mengambil tindakan terhadap Tan Sri Azam Baki yang enggan datang ke parlimen. Terima kasih. Ya, sebab Tan Sri, jawatan kuasa pilihan khas sudah adakan banyak mesyuarat dan ramai pejabat awam berpangkat tinggi sudah tampil datang memberi penjelasan, termasuk Menteri Kesihatan ada tampil datang ke mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas kesihatan. Tetapi kenapa Azam Baki tak diberikan keistimewaan sedemikian? Siapa itu Azam Baki? Begitu berani enggan datang ke parlimen. Tan Sri, kita takut, ya, implikasinya selepas ini semua orang akan beri alasan tak mau datang ke parlimen. Itu akan menjejaskan kedudukan parlimen, Tan Sri. Alright. Jadi saya minta Tan Sri, ya, Tan Sri, kita percaya Tan Sri boleh jalankan tugas dengan baik. Kita mesti panggil Azam Baki datang ke parlimen. 3 alasan yang dia beri, salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan peraturan mesyuarat. Tolong jangan ulang. Dia punya alasan, dia kata peraturan mesyuarat tidak boleh panggil dia. Okey, Kota Melaka, cukup ya? Ya, cukup. Saya jawab last, ya. Last. Okey. 220 orang member parlimen, kalau mereka menyokong saya dapat gaji 1 juta sebulan, tak semestinya saya boleh dapat gaji 1 juta sebulan. Ya. Masalahnya ialah kuasa dan punca kuasa. Ini juga menjawab Yang Berhormat Bukit Gelugur tadi, ya. Okey. Di manakah punca kuasa saya untuk memanggil seseorang itu hadir di hadapan jawatan kuasa pilihan khas? Tak ada. Saya tak ada kuasa. 83(2) yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Melaka dan juga yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Gelugur mengatakan bahawa, saya petik, ya, 83(2), sesebuah jawatan kuasa pilihan berkuasa memanggil. Jadi kuasanya ialah jawatan kuasa pilihan tersebut, bukan kuasa saya. Jadi kita perlu fahami dan ikuti apa yang diperuntukkan di dalam standing order. Kuasa untuk memanggil bukan kuasa saya, kuasa jawatan kuasa pilihan. Nombor 1. Nombor 2, Tan Sri Azam Baki belum enggan untuk hadir. Beliau mengutus surat untuk membangkitkan isu-isu perundangan dan mengambil kira isu-isu perundangan yang dibangkitkan di dalam surat tersebut. Pengerusi telah mengosongkan tarikh. Jadi tak ada tarikh pun. Itu kesannya dalam undang-undang. Jadi isu atau naratif bahawa Tan Sri Azam Baki telah enggan untuk hadir tak timbul. Mesyuarat tak ada. Telah dikosongkan tarikhnya. Tolong, Kota Melaka, tak nak argue lagi. Okey? Nombor 2. Nombor 3, preference. Tak ada preference. Tak ada siapa yang memberi preference pun. Mesyuarat tu tak jalan. Jadi dia tak ada lah. Kalau jalan,
baru isu mengenai dia hadir atau tidak hadir, enggan atau tak enggan akan timbul. Tapi mesyuarat tak ada. Telah dikosongkan. Keempat, mengenai apa yang disarankan oleh rakan saya yang berhormat Sungai Buloh mengenai term of reference tu. Sesuatu term of reference, terma rujukan jawatan kuasa pilihan khas ni. Terma rujukan jawatan kuasa pilihan khas ni sejak dahulu lagi, bukan sekarang saja, sejak dahulu lagi kerajaan yang lepas pun ialah sebegitu rupa. Itu yang telah diluluskan oleh Dewan ini. Bukan diluluskan oleh saya ya. Diluluskan oleh Dewan ketika Yang Berhormat Menteri membaca usul. Dan terma rujukannya, kalau boleh saya ingatlah secara impromptu, dia kata terma rujukan itu, jawatan kuasa pilihan khas mempunyai kuasa untuk memanggil mesyuarat mengenai apa-apa perkara yang dirujuk oleh Dewan. So, pertamanya, perkara tersebut perlu dirujuk oleh Dewan dulu. Itu termanya yang telah diluluskan oleh Dewan. Keduanya, sekiranya tak dirujuk oleh Dewan, dirujuk atau disetujui oleh Menteri. Itu dua dia punya terma rujukan yang telah diluluskan oleh Yang Berhormat semua, bukan diluluskan oleh saya. Sekiranya ini hendak dipinda, maka perlulah ada usul untuk pindaan. Bukan kuasa saya. Naratif bahawa saya ni orang yang paling berkuasa di dunia ni tak betul. It's a lie. Maaf. Satu pembohongan. Tan Sri. Tan Sri Kemudian, Speaker. walau bagaimanapun, saya telah putuskan sebelum ni untuk sekarang ni saya sedang mengaturkan satu tarikh untuk berjumpa dengan semua pengurusi jawatan kuasa pilihan khas. Tarikh belum ditetapkan saya rasa, untuk membincangkan terma rujukan ni. Ya, insya-Allah bila ada masa nanti, kalau semua pengurusi itu 10 orang ni ada masa ke lapangan dan saya sendiri, kita boleh synckan tarikh itu, maka kita akan adakan pertemuan tersebut. Sedang diusahakan pun dari last week lagi kita sedang cari tarikh yang sesuai. Ya. Tan Sri. Jadi saya nak tutup kali ini. Tan Sri, sedikit saja Tan Sri. Speaker, Tan Sri, 36 sebenarnya mesyuarat sudah diadakan. Maaf. Kita sudah ada tarikh untuk mesyuarat tersebut, iaitu 19 Januari. Yalah, Tetapi dikosongkan. Tan Sri Azam Baki enggan hadir. Maka kita terpaksa tangguhkan mesyuarat tersebut. Yang berhormat, kita ni macam kucing kejar ekor ya. Pusing. Okey, sampai dia nanti pening dalam pensan baru habis. So sebelum kita semua pening dalam pensan, boleh saya berhentikan perkara ini. Tuan Setiausaha, boleh kita teruskan. Yang Speaker, berhormat, saya bagi 36 kawasan Jempol Speaker, akan mencadangkan tak ada masalah usul lain. menjunjung kasih atas titah Tansi diraja Speaker, bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Speaker, tak agung. 36.2. Okey, Tansi Speaker. Tadi Tansi Speaker telah mengatakan bahawa untuk isu 1NDB, Tansi Speaker telah mengatakan subjudis. Ya. 32 berkaitan dengan subjudis. Pertamanya, Tansi Speaker, saya nak katakan, Tansi Speaker, kalau kita lihat 36.2 itu, dia tidak boleh dihalang perbincangan itu sebelum perbincangan bermula. Sebab perkataan digunakan in the interest of justice. Bermakna, yang saya faham, Tansi Speaker, kena benarkan, lepas tu kalau sekiranya Tansi Speaker, in the opinion of the chair, bahawa ia adalah menyentuh tentang soal prejudis, barulah dihentikan ataupun diminta. Tadi saya nyatakan Let me deliver. Yang pertama, yang kedua je Tansi Speaker. ini mengenai perkara apa? Perkara Tansi ni, Tansi Speaker. I think with due respect, I think you made the wrong decision. Ya Tansi. Tansi Speaker, itu yang pertama. Yang kedua je Tansi Speaker, subjudis ini telah ada putusan mahkamah. Kalau Tan Sri mungkin seorang yang rajin membaca, Tan Sri boleh baca keputusan dalam kes Syabas versus antaranya pihak tu Lutfi Osman, Ahmad Lutfi Osman dan juga Nur Fadiah. Dalam kes itu, isu subjudis telah pun dibangkitkan. I have to declare my interest. Saya terlibat dalam kes itu. Sama dengan Tommy Thomas dan juga peguam lain. Besar tu peguam. Tadi kes itu Tan Sri Speaker, Tan Sri Arif, bekas Speaker, mengatakan bahawa telah memberikan satu definisi subjudis yang agak baik. Tan Sri boleh baca.
Dan that decision was duly affirmed by the Court of Appeal. Walaupun tidak ada keputusan bertulis dari Mahkamah Dewan. Jadi saya nak katakan Tan Sri Speaker, hanya kerana satu kes telah pun berada di mahkamah, dia tidak dengan sendirinya adalah sub judice. Kecuali dalam perbincangan kita menyentuh tentang merits tentang kes itu. Ya. Jadi Tan Sri, saya merasakan bahawa Tan Sri Speaker, dalam kes YNDB ini, lagi pembicaraan di Amerika, kita bincang pun dalam bahasa Melayu. Mungkin hakim-hakim kat sana pun tak faham. Oh itu Jadi Tan Sri Speaker tak perlu takutlah tentang bahawa dia sub judice ini. Yang Amat Sebenarnya saya rasa subjudis pada YB Pekan itu yang menyebabkan kita rasa dia lebih kebal kat parlimen daripada orang lain. Sekian, terima kasih. Yang Amat, saya tak kata kita tak boleh bincang apa yang diperkatakan oleh saudara Tim Leisner kerana itu subjudis. Saya tak kata pun apa subjudis ni, mereka di Amerika, kita di sini. Saya faham. Tapi saya tak kata begitu pun. Saya cuma kata mengenai kes 1MDB, ada yang telah dibawa ke mahkamah dan ada yang telah dibicarakan setengah atau kuarter suku. Ya, of course in the interest of justice, kalau apa yang diperkatakan oleh kita di sini, ya, mungkin mempengaruhi apa yang akan terjadi di dalam kes tersebut, maka sub judice terpakai. Itu yang saya kata. Saya tak kata yang dibicarakan di Tim Leisner itu tak boleh diperkatakan di sini kerana sub judice. Saya tak kata pun. Terima kasih ya. Jadi Tan Sri